Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. So, pada malam ni kita nak datangkan kepada anda, kepada semua warga tutor profesional Malaysia, bukan seorang, bukan dua, tapi malam ni saya dan bertiga yang akan berkongsi malam ni fantastic online booster. Kita ada Sir Rajinder Singh, kita ada Encik Zafri, kita ada Dr. Husniza. Sebelum tu guys, nak tanya juga, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Jika dengar dengan jelas, boleh komen dengar. Boleh? So sebelum saya pergi dengar lebih lanjut, saya nak testing mic. Dr. Husniza, Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kalau boleh dengar suara Dr. Husniza, boleh komen dengar suara Dr. Husniza. So Siraj, how are you tonight? Yes. Oh, hebat duduk dengan orang-orang hebat yang matematik ni. Kecil je hati kita duduk dengan dia orang. Alright. So Encik Zafri, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay. So guys, malam ni kita akan fokus kepada bagaimana mencapai matematik tahap kangaroo. So guys, kalau tengah tengok live tu, kangaroo sikit. So thank you. Jangan join, saya jemput anda untuk kenalkan diri guys. Jangan ambil masa yang lama. Ada soalan, pergi ke ruangan komen, share je. Mungkin anda nak tanya lebih pada matematik tu sendiri, macam mana nak belajar, mungkin dari segi kesusahan, teknik ke, nak pergi go to the next level. Kita dah naik sekolah dah guys, dah ramai yang dah ready pakai baju sekolah. Tapi malam ni kita pakai ala-ala biru. Kalau korang mau pakai baju biru boleh komen. Saya pun pakai baju biru. So ya, saya nak malu-malukan kedatangan Tuan Puan. Welcome kepada anda semua. So malam ni kita nak main satu game Encik Zafri, Dr. Husniza dan Sir Rajinder Singh. Game dia simple je. You akan buat pengenalan diri you dalam satu nafas je. You tarik nafas panjang-panjang, you lepaskan dan you akan share you punya a bit about yourself lah. Macam let's say I tarik nafas. I'm Muhammad Izzabedya from Johor Bahru. I don't like smoking. I play badminton. I'm tutor professional Malaysia. Oh yeah, Akil sebelum berjaya. So apa point yang you akan terangkan, maybe about maybe your favorite food and your favorite color, apa yang you buat selama ni. So kita boleh dengan Siraj dulu, boleh Siraj? Boleh. Siraj, you try paling lama, paling power. Kita yang berpengalaman, kita tunjuk pengalaman kita Sir. Okay. Kita bagi peluang Encik Zafri pada Siraj dulu, kita bagi senior jalan dululah. Okay Siraj, take your time, tarik nafas dan silakan intro pasal diri you dalam satu nafas je Sir. Silakan Sir. Okay, salam sejahtera. Saya Rajinder, lebih dikenali sebagai tutor Raj. Okay, dah mengajar math, fizik dan kimia ni sejak tahun 2007 dan memang pengalaman kerja sebagai seorang proses engineer dulu memang saya praktikan dalam saya punya sesi-sesi kelas ni. Dan makanan yang memang saya suka adalah chapati dan juga masalati. Habis satu bernafas. Okay. Around 16 to 70 second. Okay, nice. So guys, boleh korang share sikit dekat ruangan komen apa yang point yang Siraj share tadi tu korang dapat dengar, dapat faham. So itu sikit daripada Sir Rajinder. So I nak tengok juga siapa yang dah join So yang dah join guys, saya jemput untuk sharekan dulu perkongsian kita malam ni. Kita nak fokus bagaimana mencapai matematik tahap kangaroo. So Sir Rajinder dah bagi intro pasal diri dia dalam satu nafas je. So dia punya time around 16 to 7 second. Kita tengok Encik Zafri. Agak boleh ke buat lagi lama daripada Siraj? Saya yakin tak. Okay, kita nak tahu boleh ke tak boleh. So guys, the game is very simple. Encik Zafri akan kenalkan diri dalam satu nafas je. Tentang diri dia, mungkin cerita peribadi ke, cerita apa yang berlaku, perkembangan semasa ke. So dalam satu nafas je, Sirajida 60 to 70 second. Encik Zafri, dah ready?
Ready? Kalau dah ready, boleh mula. So yang lain boleh take note dan kita akan share dekat ruangan komen. Silakan, Encik Zafri. Okay, nama saya Zafri. Boleh panggil Zafri saja. Saya berasal daripada Shah Alam. Saya banyak terlibat dengan program-program Olimpiad Matematik. Termasuklah Olimpiad Matematik dan juga Kangaroo itself. Dan saya pakai baju Kangaroo sekarang. Dan saya juga adalah terlibat dalam okay dah, terlepas. Okay. Alright. Okay. Nice. So guys, sebenarnya masa korang sama. 17 second. Okay, good. So far is a good starter. Saya dah plan lah dengan So insyaAllah mungkin sekejap lagi Dr. Husniza akan bersama dengan kita. So sebelum tu guys, thank you very much kepada yang dah share, yang dah join live, dah share dekat group Telegram, yang dah komen, dah kenalkan diri. So guys, malam ni saya Muhammad Isa bin Idris akan bersama dengan speaker-speaker fantastik kita malam ni. As you know, Sirajinda dia merupakan salah seorang speaker fantastik yang berkongsi untuk ilmu maths, matematik tambahan. Dan Cik Zafri malam ni bersama dengan kita, beliau merupakan jurulatih Olimpiad Matematik. So kalau korang pernah tengok live sharing dia sebelum ni, korang akan macam wow. So insyaAllah yang best malam ni kita nak fokus kepada bagaimana mencapai math tahap Kangaroo. So mungkin sebagai intro kita nak dengar daripada Encik Zafri sendiri. Mungkin bila cakap tentang level Kangaroo ni, level dia ni power gila ke? Adakah kita dekat Malaysia tak capai lagi ke? Mungkin sedikit intro daripada tuan, silakan. Okay. Jadi soalan dia ialah level Kangaroo ni macam mana? Jadi bila kata level Kangaroo, soalan Kangaroo semuanya memang melibatkan what we call kebat lah, atau soalan-soalan non-rutin macam Olimpiad juga. Tapi dia kalau sebut Kangaroo mesti sebut Olimpiad. Jadi Kangaroo ni soalan dia yang beza dengan Olimpiad, soalan dia lebih senang. Okay, berbanding dengan Olimpiad. Tapi soalan-soalan dia sendiri dia terbahagi kepada 3 bahagian. Soalan 3 markah, soalan 4 markah, soalan 5 markah. Semua soalan ni objektif, multiple choice. So tujuan dia tak nak bagi pressure budak-budak bila jawab. So setiap soalan tu ada jawapan lah. Apa-apa pun kalau nak tembak lah. So soalan awal biasanya soalan yang senang, yang semua orang boleh jawab. Kemudian soalan dia, dia tak perlu knowledge yang lebih sangat daripada apa yang dah belajar kat sekolah. Jadi whatever yang you guys dah belajar kat sekolah, dah cukup dah untuk jawab. Knowledge tu dah cukup untuk jawab. Tapi skill tu benda lain. Okay. Itu yang biasa. Skill benda lain, knowledge benda lain. Betul. Dia kalau tutor Raj ni tahulah, dia pernah masuk Olimpiad. Secara simple, macam mana kita nak bezakan skill dan knowledge tu sendiri, Cik Zafri? Skill dan knowledge dia macam mana nak cakap, dia bagi saya fikir beberapa saat. Dia macam maybe kita nak minta pandangan. I nak welcome sebelum tu daripada pemata bijaksana Intan ni, semua pakar matematik kagum dengan diorang ni. Intan, saya pun rasa bangga Intan bersama dengan diorang. Saya rasa pakar malam ni. So Amira ada, thank you. Hi Siraj, ini Intan, kenal tak? Level Kangaroo ni macam mana? Kenapa perlu mencapai math tahap Kangaroo? Menarik. Daripada Syamil, Ahmad, Syakir. So sekejap lagi saya akan minta Cik Zafri share. Mungkin sebelum Cik Zafri share tentang soalan dan nak bezakan skill dan knowledge tu sendiri, daripada Sirajinda sendiri, you dah ada pengalaman berkongsi, mengajar, you pun ada pernah bekerja sebagai engineer. Tentang skill dan knowledge tu, ada kepentingan salah satu atau you nampak dua-dua penting? Silakan Sir. Dia bagaikan knowledge dengan skill ni kita kena sulam dengan cantik lah. So jadi kalau sulaman dia tu tak kemas pun dia tak kena juga. You see, so ada setengah kita ni knowledge dia besar, knowledge dia mendalam. Tapi bila my tongue skills tu, bila saya kata skills dekat sini, saya sebenarnya tekankan lebih kepada problem solving skills lah. So kekurangan skills tu sebenarnya dia boleh
mecatkan, melumpuhkan knowledge kita tu tadi. Sebab ada setengah kadang-kadang kita rasakan, kita selama ni dah bagus buat jawab soalan matematik begini-begini kan. Tapi bila didedahkan dengan kangaroo tu, kata orang tu, baru kita tahu apakah knowledge yang kita ada sebelum ini dan juga skill yang dalam matematik kita ada tu ada perbezaan dia macam mana. So biasanya kalau you tanya saya personally beza dia bagaikan langit dan bumi. Macam speaker Zafri bagi tahu tadi kan, because dia punya game ni untuk kangaroo ni, yes, apa yang kita belajar dekat sekolah tu dah bagus dah. Cumanya cara kita nak jawab tu is not the traditional way tapi dia memerlukan a very smart solution. A very smart solution yang kalau saya tahulah, kalau peringkat yang lebih dahsyat ni, kalau katakan cara saya jawab betul dan cara Tuan Zafri, nanti kalau Zafri salah tolong betulkan kalau Zafri pun jawab betul, tapi kalau Zafri solution dia lebih smart, dia boleh dapat nombor 1 dan saya akan dapat nombor 2. Walaupun kita semuanya betul, tapi dia nak tengok solution siapa tu yang elegant and smart. Itu yang perlukan skill tu. Knowledge tu dah ada, cuma skill dia nak memberikan jawapan dalam bentuk yang sangat, kata orang tu, ringkas. Dia macam programming. You nak buat satu programming tu ada yang berjela-jela yang kita boleh tulis kan. Tapi ada setengah orang dia boleh buat dengan ringkas berapa ni. Nampak? So itu beza dia. Knowledge tu dia ada, tapi skill dia nak apply tu tadi. This is the one yang membezakan langit dan bumi lah. Menarik. So itu sedikit intro daripada Sirajida. So welcome guys yang baru je join, yang komen, thank you very much. Guys, kalau ada soalan korang nak tanya pada kita punya speaker yang kita panggil terlampau. Kalau terlampau ni macam teruk sangat guys. Terlampau terror matematik ni. So boleh je share dekat ruangan komen, ada yang dah share. So mungkin kita berbalik pada Encik Zafri. Kenapa kena sampai level kangaroo tu? Silakan. Soalan nak jawab tu kenapa kena sampai level kangaroo. Okay, soalan ni daripada saudara Syamil tadi. Perlu ke tak ni cerita lain. Tapi saya boleh cerita daripada segi pengalaman saya ambil maths ambil degree matematik di peringkat universiti. Okay, jadi bila kita kata matematik, ramai pelajar ni ingat matematik ni hanya melibatkan pengiraan. Kira-kira. So bila masuk universiti dia mengira juga, cuma nombor dia makin besar. Ni persepsi ramai orang lah. Tapi sebenarnya tidak. Matematik mengira ni just sebahagian yang kecil lah daripada matematik. Dan kangaroo ni sebenarnya dia membuka kepada satu, kita kata pintu lagi besar lah, apa tu matematik. Kalau Olimpiad matematik dia banyak, dan kangaroo ni dia permulaan lagi, kita kata lagi friendly lah kepada lebih banyak pelajar. So kenapa, apa pentingnya je? Bagi saya dia membuka kepada pintu yang baru dalam matematik. Nanti kita akan tengok beberapa soalan, mungkin lambat sikit. Tapi bila tengok soalan tu, anda akan nampak lah macam mana sebenarnya menjawab soalan Olimpiad lagi, soalan kangaroo matematik. So saya kira ada banyak soalan yang saya akan ajukan. Sebetul guys, jom kita baca komen dekat geng-geng Future Professional Malaysia ni. Ramai pula ni. Cara nak keluarkan idea untuk selesaikan masalah tu daripada Cikgu Nurul Nabiha daripada Orang Melaka. Hargai siapa lagi hebat dalam 4 cendekiawan ni? Okey, Math cendekiawan, macam mana nak sebut ni? So ada daripada Tuan Aziz Raja, Assalamualaikum dan salam sejahtera. First time dengar matematik level kangaroo, matematik asas kehidupan, moto jabatan. Apa keistimewaan join Math Kangaroo? Okay guys, thank you very much kepada yang join. So ada soalan, ada pandangan, share je dekat ruangan komen. Jemput untuk kenalkan diri dulu. Basically fokus kita malam ni lebih kepada bagaimana nak mencapai matematik level atau tahap kangaroo tu sendiri. So kita ada Encik Zafri, kita ada Sirajida Singh, dan saya difahamkan Dr. Husniza punya internet connection tak berapa okey. So dia masih bersama dengan kita, tapi dia ada di ruangan komen guys. So beliau akan bersama-sama dengan kita juga, dan juga anda yang join. Pakai biru guys, pakai biru. Siapa yang pakai biru komen sikit. So Sirajida, I nak balik pada you sir.
Bila cakap tentang level kangaroo, so kita dekat Malaysia, macam pelajar-pelajar yang you ajar ni, pelajar you level apa? You level apa, Zul? Dari segi matematik itu sendiri. Silakan, Zul. Oh, ini sebenarnya sangat susah untuk nak ni. Cumanya saya kalau boleh macam yalah mengajar dia sebenarnya kalau pengalaman saya lah student kita ni yang biasa ni dia nak tahu ini jawapan dia, that's it. But beyond that dia tak begitu berminat. Okay, I don't know about Tuan Zafri mungkin student dia lebih berminat nak tahu cerita mendalam kenapa begini begitu, but my normal student biasanya ini sajalah jawapan dia, okay fine, then let's move to the next one. Tapi sedangkan kadang-kadang kita nak cerita latar belakang soalan tu, kalau ditanya begini, kalau dia begini pula dimanipulasikan begitu demikian rupa bagaimana. So cumanya benda-benda begini biasanya dia kurang diminati lah. Alright, so itu sebabnya kalau saya ditanya sekali lagi apa yang menjadi trend anak-anak kita ni adalah matematik teknik menjawab. You see, dia orang berminat kepada teknik menjawab. Tetapi teknik-teknik menjawab ini kalau kita bawa dia kepada level kangaroo tu tadi, biasanya ada banyak teknik ini tadi boleh melumpuhkan cara kita nak menjawabkan soalan-soalan kangaroo ni tadi. As I said the game is totally different. Alright, macam yang Tuan Zafri kata kita ni sekarang ni banyak calculation. Yes, very true. But then there is another part which is proving. Proving dekat sini biasanya kita tak begitu tekankan. Kita banyak, kalau ini formula dah kita guna sajalah. We just like to plug and chuck the numbers inside as long you know how to use it correctly and then fine, you will get the answers. But then as you go on the higher level tu sebenarnya kalau nak setakat kira-kira ni bagi mereka yang betul-betul pakar matematik lah, ini yang kalau you tengok daripada pandangan perspektif dia orang, bagi dia calculation ni it's a secondary issue you see. Dia orang punya primary dia orang ni dia banyak macam berikan hujah ataupun dia menulis tau. Matematik ni dia bukan mengira tapi dia macam banyak dah jadi macam level karangan. Dia dah jadi kenapa begini, kenapa begitu, apa akan berlaku sekiranya begini. So dia dah jadi level macam tu. So actually I personally think Zafri will be more expert in that lah. Saya pun sebenarnya yang dapat tahu ini pun bila kita banyak join macam ada satu yang website macam NCTM kan, National Council Teachers Mathematics ni, kalau you join begitu then only you realise that mereka ni sebenarnya you tanyalah siapa-siapa pun those who are very kata orang tu dia ni memang pakar ni. Kalau kita tanya soalan yang biasa yang macam level SPM ni semua ni, dia kadang-kadang tak boleh bagi jawapan dalam split second pun. Dia pun kadang-kadang slow and steady je dia jawab. Tapi kita tak, kita level jawab dengan cepat, pastikan tepat dan kena ada teknik dia tertentu. But the other field, expert ni, their thinking is totally different. So saya pun sebenarnya nak tahu jugalah how can actually kita boleh galakkan banyak pelajar-pelajar kita ni dia menjurus kepada pemikiran seperti nak masuk yang Olympiad dengan kangaroo match ni. It is something very interesting but then too bad we are more into exam oriented. So jadi keindahan benda-benda yang begini, proving, yang nak tulis banyak dalam bentuk essay tu, itu kita kurangkan. So jadi kita banyak kepada calculation. But then if you go on the higher level, dia terbalik. So this is what I can say lah about benda. Menarik. Thank you. So ada sejarah dia. Menarik ni. Kenapa mesti kangaroo? Daripada Dr. Fadilah Johan, adakah pelajar yang lemah dalam matematik di sekolah berkemungkinan handal dalam matematik kangaroo? So dua soalan ni saya nak minta Encik Zafri untuk respon. So sementara itu guys, korang nak tak tengok kita nak mula jawab soalan kejap lagi yang mungkin sebelum ni kita pernah sama-sama bersesi soal jawab bersama dengan Encik Zafri. Kita cuba jawab soalan dia macam susah gila, tapi bila kita cuba buat tu macam senang juga kan. So thank you kepada yang dah join, yang dah komen, jemput untuk kenalkan diri, daripada mana. Kalau korang ada soalan, terus je guys. Macam Encik Syamil share soalan. So kita ada Rania, kita ada Intan ada, Dr. Fadilah ada. So yang komen thank you very much. Jemput untuk jangan malu jangan segan, share je. Okay, dah ada queue daripada Encik Zafri sendiri. Guys boleh ready
kertas dan pen. Siapa dah ready boleh komen ready. Sebab kejap lagi sama dengan Encik Zafri kita nak main sesi soal jawab sikit dengan dia. So silakan Encik Zafri. Mungkin nak tahu juga apa kita bagi KMC, betul ke? Kangaroo KMC. Math Challenge. Dan kenapa guna nama kangaroo Kangaroo Silakan, Math Competition. Okay, jadi Kangaroo kita Math panggil Competition. Kangaroo Math Competition. Okay, kenapa kangaroo? Okay, jadi bila kangaroo, negara apa yang kita teringat first? Pastilah Australia, mai. Australia, okay. Tapi sebenarnya Kangaroo Math Competition ni bukanlah berasal daripada Australia, tapi dia berasal daripada France. Sebab sebab dia punya founder Andrew Daladic, dia dia dapat ilham untuk buat Kangaroo Math Competition ni daripada Australian Math Competition. Jadi bila dia pergi Australia, dia nampak AMC, dia macam kagum lah. Kenapa kita tak buka competition ni kepada satu dunia? Jadi dia dapatkan dia punya idea tu. So dia buatlah Kangaroo Math Competition ni dengan dia punya idea tu nak melibatkan sebanyak negara yang boleh. Dan sebab Encik Zafri, the idea is from Australia, tapi orang yang mewar-warkan ni daripada France. Andrew Daladic ni orang France. Daladic, betul ke nama dia? Saya pun tak sure nak sebut. I think Daladic. Okay, menarik. So carry on. Menarik ni. Idea daripada negara lain, di-apply pada negara lain, tapi semua sekarang dapat tahu tentang Kangaroo Maths tu sendiri. Betul. Jadi sebab dia nak honor daripada mana dia dapat idea tu, so dia gunakan nama Kangaroo Maths Competition. Daripada asal dia. Okay, menarik. So yang dah join, thank you guys. Mungkin kita nak tahu serba sedikit lah. Untuk tahun ni bila, macam mana nak join kategori yang ada. Mungkin secara ringkas. Sebelum kejap lagi kita start untuk sesi soal jawab, kita nak try 1-2 soalan bersama dengan Encik Zafri. So guys, boleh ready pen, boleh ready paper untuk kita tulis, untuk kita cuba buat bersama. Serajinda pun dah ready tu. Okay, Encik Zafri, tentang Kangaroo Maths, the competition tahun ni. Okay. Apa soalan dia? Bila dan kategori apa yang ada. So kalau yang macam tadi Tuan Syamil tanya tu, tak kira maths, adakah masuk Kangaroo Maths jadi power matematik tu sendiri? Okay. Untuk soalan Syamil, saya rasa susah lah kalau dia asas dia tak cukup kuat, dia boleh jawab soalan Kangaroo. Tapi point dia ialah kita nak semua orang boleh cuba untuk masuk. Mungkin knowledge dia dekat certain maths ni ada certain yang dia power, mungkin dia punya problem solving pun dia ada certain soalan dia boleh buat. So even kalau dia boleh dapat jawab even 1 atau 2 soalan pun, kita harap dia happy lah dengan dia punya usaha dia sendiri. Maksudnya dia pun menarik. Okay, lepas tu Kangaroo ni bila? Untuk tahun ni bila ada kategori apa untuk Kangaroo Maths Competition? Okay, sebab tadi kita dapat announcement yang sekolah akan buka pada 15 hari bulan bulan Julai. Jadi patutnya Kangaroo ni nak buat 16 hari bulan. Tapi jadi sebab tak nak kelang kabut dengan cikgu baru balik sekolah, lepas tu takkan nak esoknya nak buat pertandingan. Jadi kita tangguhkan dulu dia punya, akan tunda lah dia punya pertandingan. Dan segala info boleh dapat dekat page Kangaroo Maths Malaysia. Kita ada Facebook page dan kita juga ada website dia. So boleh tengok. Esok kita akan announce seawal yang mungkin. Alright. So guys, sepatutnya 16 bulan ni. 16 of July, tapi kita takutlah kita kalut dan sebagainya. So untuk kategori apa nanti kita akan sambung. So testing mic, Dr. Uziza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ada masalah internet, dah tukar faham. Doktor mungkin sebagai intro, doktor nak nampakkan bagaimana nak capai matematik tahap Kangaroo tu. So untuk makluman tuan-puan, Dr. Uziza juga salah seorang speaker fantastik untuk CFA. So doktor mungkin boleh share sikit, silakan. Okay. Matematik Kangaroo Maths ni dia perlu sebenarnya kena biasakan cara menjawab soalan dia yang bukan seperti soalan matematik di peperiksaan di sekolah yang seperti biasa tu. Cuma penguasaan CV tu memang penting lah. Dan lepas ni Cik Zafri akan share soalan-soalan Kangaroo Maths tu yang ada
beberapa peringkat seperti pre-equalier, equalier, Benjamin, cadet, junior dan juga student. Jadi kita boleh lihatlah macam mana bentuk soalan ni. Okey. Saya kira ramai yang dah ready ni. Cik Zafri, Siraj dah ready ke tu? So sebenarnya saya nak bacakan komen daripada Puan Asmat, saya kira Puan Asmat Yusof. Tahun lepas anak saya masuk Olympiad Math, tahun ni dah daftar untuk Kangaroo Math tapi ditangguhkan kerana PKP. So mungkin sedikit pesanan Cik Zafri kepada parents-parents yang mendaftarkan anak mereka. Kena apa ni? Terbacakan dia, asapkan dia. Okay, untuk parent yang mendaftar, terima kasih untuk bersabar. Kita fahamlah sebab benda ni jadi tiba-tiba dan kita pun cuba untuk adapt lah dengan buatkan semuanya online. Jadi untuk memudahkan parents dan juga untuk memudahkan cikgu. Okay, jadi tarikh last mendaftar ialah 3 hari bulan Julai. Untuk yang dah berdaftar tak apa, semua dah settle. Nanti kami akan bagi link dan juga akan bagi student ID. Jadi pada nanti ada instruction lah on macam mana nak login. Nanti pada hari pertandingan, parents akan dapat around 12 jam untuk buka competition tu pada bila masa. Dan bila dah buka sekali tu, terus kena jawab lah sampai kita bagi sejam 45 minit. Dan bila dah siap, submit je. So guys, jangan terlepas untuk dapatkan info-info terkini. Nanti penghujung live kita akan kongsikan link macam mana korang nak tahu info-info lanjut tentang Kangaroo Math Competition. Sebetul, we really appreciate kepada anda yang dah join live, yang dah kongsikan live, yang tekan like, tekan love. Thank you very much. We really appreciate. Kita tak kenakan sebarang yuran guys yang korang join pada malam ni. Tapi kita perlukan komitmen anda yang dah share. Terima kasih banyak. Kita akan bagi anda bintang. So guys, jom kita sama-sama untuk mulakan kita punya sesi soal jawab. So ni antara kategori. Betul Cik Zafri? Mungkin boleh explain sikit. Okay, betul. Jadi kita ada 6 kategori. Kategori pre-equalier untuk tahun 1 dan tahun 2 atau darjah 1, darjah 2. Kemudian equalier untuk darjah 3, darjah 4. Benjamin, darjah 5, darjah 6. Cadet, form 1, form 2, junior, form 3, form 4. Dan student ni special sikit. Student ni untuk form 5, form 6 dan juga pelajar yang tak masuk universiti lagi yang belum berumur 20 tahun. Jadi belum masuk umur 20 ke bawah kira boleh join lah. Betul. Jadi selagi dia tak umur 20 tahun, tak masuk college lagi, universiti, boleh. I rasa Serajina, you sempat lagi rasa tahun ni untuk join? Itulah. Semua sempat. I rasa I dah tak sempat. Tapi bila I tengok user, I rasa Serajina sempat. Tahun ni last. So thank you, kita ada Rania, kita ada Intan, kita ada Cikgu Adam. Welcome Cikgu Adam. Kita ada kepada tuan-puan yang join, Cik Puan Suha pun ada. So guys, thank you very much kepada yang dah share. Kistina ada. So Siti Rozia pun ada. Betul, kita tengah bertemakan pakaian biru. So kita dah share bila bakal Kangaroo Math Competition diadakan, ni antara kategorinya. So guys, jom kita cuba jawab soalan bersama-sama dengan Cik Zafri. So minta bantuan untuk keluarkan tentang soalan untuk kita ready sama-sama. Kejap ya. So daripada Serajina, mungkin apa lagi yang you boleh tambahkan? You kata, rasa student Malaysia tak apa ready lah untuk soalan yang terlampau susah ni. What do you think, sir? Kalau biasanya yang diorang rasakan ready tak ready ke, saya sebenarnya secara personally mereka yang sekolah mendengar, saya kongsikan soalan-soalan level Benjamin, soalan yang sekolah rendah tu, ya, sebelum dia nak masuk ke sekolah mendengar. So jadi kalau kita bagi soalan ini dengan yang budak form 4, form 5, kalau kita buat Benjamin ni pun, percayalah cakap saya, diorang ni akan rasa macam terkejut. Macam ni ke soalan budak-budak umur 11-12 tahun? So,
it is like kita rasa boleh nampak lah like sebab benda ni baru, dia rutin walaupun itu sebenarnya level untuk memang yang kita katakan budak sekolah rendah, tapi seronok kalau kita buat bersama-sama dengan sekolah menengah ni nak cuba diorang tengok apa yang kangaroo Benjamin level ni buat. Memang ada lagi satu yang cadet semua tu kan, but this is quite interesting actually lah kalau kita cuba dedahkan kangaroo ni kepada pelajar-pelajar kita, sebab all this while yang mana diorang ni kadang-kadang yang diorang boleh score this and that, masa tu diorang pun sebenarnya mula berfikir. Yang saya suka ni soalan-soalan begini yang sebenarnya membuatkan dia betul-betul berfikir. Bukannya soalan lain kita tak berfikir, tapi dia punya kangaroo ni yang buatkan kita berfikir tu dia agak, kata orang tu macam mana, dia macam lebih mendalam. Dia lebih mendalam. Dia sebenarnya brain cells you tu sedang macam berlumba-lumba nak cari macam apa yang boleh buat sebenarnya begini. Sebab kalau yang biasa tu dia routine questions kan. Routine tu dia kalau sekali pandang je saya dah tahu dah apa nak buat. Tapi kalau yang macam kangaroo ni, so dia sebenarnya boleh membangkitkan satu rasa macam terkejut jugalah. Dahsyat juga soalan ni. Dia nampak simple lah, tapi dia boleh wujudkan satu perasaan tu macam dahsyat juga ni. Nampak simple tapi nak cari smart solution dia tu macam mana. Itu yang dia punya skill yang paling hebat lah, paling best untuk diterokai. Yep. So nak tahu kita ni ada smart solution ke tak? So jom sama-sama kita cuba try. Satu soalan daripada Encik Zafri. So kita ada Dr. Husniza ada, kita ada Sir Rajinder. So welcome kepada yang baru je join. So ramai dah ready, Rania dah ready, Ruzia dah ready, Suha dah ready. So Encik Zafri pun dah ready. So guys, kita nak cuba jawab. Mungkin ada yang sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, pendidik ke, guru ke, tutor ke, ibu bapa ke. Kita cuba sama-sama. Kita nak nampakkan adakah solution kita yang berumur tinggi, berumur rendah ni boleh berikan yang terbaik. So minta bantuan okey ke? Admin dah ready untuk kita cuba jawab soalan kangaroo maths. So mungkin ada pesanan daripada Dr. Husniza. Doktor, nervous lah doktor bila nak jawab soalan ni doktor. Apa nasihat doktor? Sebenarnya soalan dia memang enjoyable lah, interesting dan sebab dia banyak gunakan macam deduction, creative thinking, logical thinking. Jadi dia bukan soalan matematik biasa kita jumpa kat sekolah tu. Dan memang mencabar lah. Jawab soalan enjoy doktor. Ya. Cuba tengok contoh soalan. So apa yang enjoy tu doktor? Apa yang menyeronokkan tu? Sebab dia macam mana nak kata, sebab dia kebanyakan soalan tu dia pictorial, dia ada gambar. Dan banyak menggunakan dan ada imajinasi jugalah rasanya. Alright, ada gambar, ada imajinasi. Itu nasihat daripada Dr. Husniza. So Encik Zafri, kita dah ada soalan dekat screen masing-masing. Guys, kalau nampak boleh komen nampak which one of these figures shows part of this necklace. A, B, C, D, E. Kalau korang nak cuba jawab dulu pun boleh. Saya nak dengar sedikit penerangan. Encik Zafri, dia nak bagi tahu apa ni sebenarnya. Silakan. Okay. Jadi kalau saya suka translate soalan. Jadi antara yang berikut, antara rajah yang berikut yang menekah yang menunjukkan sebahagian daripada rantai di bawah. Okey, jadi itu je soalan dia. Sebahagian daripada rantai. Okey. Jadi soalan ni soalan untuk kategori pre-equalia, iaitu untuk rajah 1 dan rajah 2. Okey. Yang saya suka soalan ni ialah soalan ni tak ada matematik dia pun. Tak nampak direct, tak ada guna nombor, tak ada mengira pun. Tapi kenapa kita masukkan dalam matematik? Kenapa masukkan dalam kangaroo math competition? Okay, rasa-rasa kenapa? Okey, saya kira mungkin anda dah tengah cuba-cuba untuk jawab. So dalam masa lebih kurang 10 ke 15 saat, simple question.
soalan yang pertama saya kira untuk kita buat malam ni bersama-sama. Silakan share jawapan anda. Kalau lagi best korang share reason kenapa. Dan saya Share terfikir reason. kak Cik Zafi, soalan ni kaitan dengan matematik. Apa kaitan dia? So mungkin Sirajina, what can you say about the question? Ni tajuk silibus mana ni sir? Math ke, matematik ke, fizik ke? Okay, dia kalau kita lihat ni, dia sebenarnya kita boleh nampak pattern tak? So kita tengok bersama-sama, apa lagi pattern yang nampak? Yang yellownya bersama-sama, yang hitamnya tak bersama-sama, tapi yellow dengan biru tu dia punya selang dia macam mana. You see, dia benda-benda begini dia panggil jujukan atau pola. It is a pattern. So tapi pattern yang gini, yang untuk budak-budak ni dia perkenalkan begini. Tapi kalau dia naik yang lagi satu tinggi tu sikit, dia ada pola-pola nombor dia pula. Kadang-kadang dia akan susunkan macam segi 4 sama sisi. Ni yang ini 1, lepas tu ada 2, lepas tu ada 3. So you predict susunan yang keempat, 5 nanti macam mana. So I think this is actually a very good way how you instill you punya critical dengan creative thinking nanti yang ini. So of course kalau kita, siapa yang pernah ikuti sesi Zafri yang lepas tu, yang soalan yang dia bagi jujukan tu, ingat tak yang nombor ni lepas tu dia tanya soalan apa jujukan yang ke 2000 berapa entah berapa, nampak? 2020. Dia ni kita boleh katakan ianya sama tak serupa ataupun mungkin serupa tak sama. Itulah cerita dia dengan soalan ni dengan soalan yang sesi lepas. So kalau kita boleh nampak dot dia tu, kita can connect. Ada dia punya kesinambungan dia tu. Yes. Faham. So menarik ni. Silakan Cik Zafri, mungkin nak share jawapan. Ramai yang dah komen, mostly jawab C lah. Saya tak ada jumpa pula jawapan lain. So thank you Cikgu Adam, Izzati, kita ada Faizah pun, Rozia. Macam soalan PDD. Silakan Cik Zafri, apa explanation pada soalan ni? Saya rasa jawapan C juga. Okay, kita tengok jawapan dulu. Jadi boleh gerak ke slide seterusnya dan kita tengok jawapan dia ialah, memang tak lain dan tak bukan ialah C. Okay. Oh, dia dah salah soalan. Okay, jadi jawapan dia C. Okay, jadi kenapa C? Jadi sebab kita tengok dekat rantai tu, sebenarnya dia pengulangan corak yang C ni je. Jadi actually ada 4 C ni digunakan untuk untuk membentuk satu rantai ni. Okay, tapi bila kita explain soalan, kita kena fikir juga siapa audience. Jadi audience kita kat sini ialah budak darjah 1, darjah 2. Jadi kena pandai jugalah explain tu. Tapi ini tak apa. Saya rasa sebab masing-masing tutor cikgu ada cara masing-masing untuk menerangkan. Jadi tak apa, kita tak sentuh lama lah kat soalan ni. Ataupun mungkin boleh cerita kita pergi dengan pada next question, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Jadi so silakan. Untuk soalan yang kedua, sebelum tu welcome kepada tuan-puan yang baru join. Thank you very much kepada yang dah share sharing kita malam ni, yang komen, kenalkan diri. So guys, kalau ada soalan yang tiba-tiba something come up in your mind, share je dekat ruangan komen. So saya nak minta Dr. Husnizam untuk respon sikit. Untuk jawab soalan kangaroo maths ni, mungkin satu soalan tu Doktor, kita ada specific time ke untuk jawab soalan ni? 2 saat mesti dapat jawapan. Ni 5 saat, ni 10 saat. Ni soalan ni 2-3 minit. Pandangan Doktor? Kalau time pressure kita ada lah kan. Silakan. Saya secara menjawab tu lebih kurang sama juga. Mungkin untuk setengah individu, setengah soalan tu dia lebih mudah untuk dia buat. Jadi selalunya kita akan just buat yang mana mudah, tinggalkan dahulu yang mana yang susah, dan kemudian lepas selesai tu datang balik ke soalan susah tu lah. Supaya bila dah sempat selesaikan yang mudah dahulu, datang ke susah, kemudian kena ada timing juga untuk tak melebihi masa dan ada masa untuk check semula lah. Betul.
So betul tips yang penting tu, kadang pelajar dia pakai jawab je doktor, tapi dia tak recheck again dia punya cara menjawab ke soalan tu betul ke tak kan. Betul tak doktor? Yeah. Alright, welcome guys kepada yang join daripada Tuan Aziz Rajab. Betul, more on observation bagi pelajar peringkat rendah tahun 1 kiranya. So PT3 PTD tu apa? Boleh masuk Kangaroo, exactly. Thank you kepada yang join. So guys, kita nak try soalan kedua. Korang dah ready ke? So kita nak cuba jawab bersama-sama. So mungkin daripada Seras, so far apa yang you nampak? Soalan ni terlalu senang, terlalu susah ataupun tak ada kaitan dalam matematik ke? So apa yang cuba sampaikan? Ataupun soalan Kangaroo Maths ni bakal dimasukkan dalam soalan peperiksaan SPM kita ke? PT3 kita? Silakan Sir. Soalan ini apa ya? Saya tak boleh baca lagi nak. Steven wants to write each of the digits 2, 0, 1 and 9 in one of the boxes of the sum. Okay, he wants to get the largest possible answer. Which digit could he write to replace the question mark? Ini sebenarnya kalau pelajar baca ni, of course soalan ni ada juga dalam BM nanti. So dia punya keyword dia dekat sini sebenarnya apa? Dia nak hasilkan nombor yang macam mana rupa dia. Dan bila nak hasilkan nombor tu pula, dia ada bagi 201 dengan 9. So jadi apa yang sepatutnya kita perlu letakkan dekat tanda soalan itu tadi supaya memenuhi kehendak soalan ini tadi. So tapi biasanya kalau dibuat eksplorasi ni menarik lah kan. Ada apa jenis nombor yang kita boleh dapat. Tapi itu dah level lain pula kan. Kalau ditanyanya permutation ke apa ke, itu dah cerita lain. Kalau macam cikgu apa yang Tuan Zafri bagi tahu, ini level budak-budak sekolah rendah ni kita kena layan dia macam yang budak-budak ni punya ni. So jadi secara dia macam mana? So jadi angka ni macam mana? Dia ada, kalau kita tengok ni dia boleh jadi apa? Sar ke, puluh ke, ratus ke, ribu ke. So you nampak tak? Dia ada banyak benda yang kita kena tengok juga daripada sana. So at least kalau budak-budak ni tahu nilai tempat sar pula, nilai tempat digit tu. So jadi soalan ini sebenarnya dia dah boleh tahulah macam mana nak jawab dia dengan ni. So it's a very interesting question. Tapi kita tunggu jawapan daripada kita punya peserta yang menonton kita punya sesi live hari ni. Okay guys, ramai yang join malam ni. Itu pandangan daripada Seras. So guys, jangan malu. Silakan untuk share jawapan anda di ruangan komen dengan segera. Silakan. Saya kira dalam 10 ke 15 saat. So kita ada jawapan A 0, B 9, C 2, D 0 atau 1. Silakan untuk kongsikan jawapan anda. Kita ada Su juga, kita ada Coach Muhammad Noor kata lembik lutut. Goyang lutut jawab soalan-soalan macam ini. So mungkin daripada Dr. Usniza sendiri, Doktor, adakah soalan ni memberi kesan pada pelajar yang mungkin dia rasa matematik tu susah, dapat soalan macam ni, mungkin dia give up, Doktor? So adakah soalan yang macam gini membunuh motivasi pelajar-pelajar tu sendiri nak belajar matematik, tapi makin down, Doktor? Pandangan Doktor, silakan. Pandangan saya, untuk menjawab soalan yang begini dia perlukan latihan jugalah. Kalau katakan for the first time dia ambil Kangaroo Maths competition, itulah pertama kali dia lihat bentuk soalan ni, agak susah lah. Dia memang perlukan latihan. Sebab untuk memahami corak soalan dan cara untuk memikirkan jawapan dia tu bukan dia bukan hanya kita buat campur tolak bagi darab macam tu saja. Dia macam ada problems yang kita kena solve kan. Jadi macam ni pun soalan dia ada dua jawapan yang boleh pilih, sama ada kosong ataupun 0 or 1. Tapi macam dia tak tahu jawapan mana yang lebih betul. Tak tahu. Kalau untuk saya lah, saya rasa sebab to get the largest possible answer, dia macam ada jawapan tu lebih dari satu dan dia ada jawapan yang terbaik. Macam dia, kita tunggulah macam mana Cik Zafri jawab nanti.
Alright. So, sebelum Encik Zafri jawab, so guys, saya kira ramai yang join malam ni. So guys, jangan malu, jangan segan. Kalau anda boleh cuba untuk jawab A, B, C atau D, Encik Zafri dah cakap awal. Hentam je pun tak apa. Tak salah kalau kita mencuba. Dia salah ni korang macam tengok, Encik Zafri jawab lah. Encik Zafri jawab lah. Saya tunggu. So, ada 2 orang dah respon. Malini katanya D. Aidil jawab D. So Cikgu Nurul pun cakap, soalan ni pernah lah share dengan student F40 saya. So menarik. Cikgu Nurul ni merupakan salah seorang speaker fantastik untuk matematik UPSR. So Cikgu Ruzana Mana ada, welcome Cikgu. So saya nak baca komen daripada Tuan Aziz Rajab. Bagi saya the best thing about the question is that the student will enroll the answer and compare with given picture. Observe and choose, just opinion, just nice. Menarik. Ada pilihan E tak? Dia yang ada ni dia tak nak pilih. Yang tak ada juga dia pilih. So Encik Zafri, straight to the point. Apa yang dia cuba sampaikan untuk soalan yang kedua ni? Silakan. Okay. So yang penting kita nak dapatkan largest possible answer. Jadi ini dia punya keyword lah. Alright, betul. Lepas tu dia punya second yang penting, kita boleh guna digit 2, sifar 1 atau 9 dan 9 lah. Tapi satu digit dekat satu tempat je. Okay, jadi kalau nak nombor paling besar, nombor yang dekat tempat paling besar ni kena nombor apa? Maksudnya ada ratus, 10 dengan sar. Okay, jadi dekat tempat ratus ni kena ada apa? Nombor dia kena apa? Nombor besar lah. Nombor yang paling besar yang ada. Jadi nombor paling besar kita ada apa? Kita ada nombor 9. 9, yes. Jadi yang kat depan sekali tu, dekat ratus mestilah 9. Okay, jadi satu benda 9 dah selesai. Okay. Jadi So, untuk B tu ruang faham 10, jadi dekat ruang 10 tu, agak-agak nombor apa? Boleh letak 2. Kalau Yes. saya pilih yang kedua terkecil lah. Iaitu nombor 2. Okay. Kedua terbesar. Okay. Kena letak 2. Okay, jadi dia 9, 2. Okay, kemudian jadi tempat yang sar tu kita letak. Kita ada pilihan kosong ataupun 1 lah kan? So nak letak 1 ke letak kosong? Letak kosong. Okay, kita cuba 1 dulu. So kita letak 1 dulu. Bila letak 1 kita dapat 921. Okay? Tambah kosong. Jadi 921 tambah kosong sama dengan 921. 921. Okay. Kalau kita letak kosong, kalau kita letak 920 tambah 1. So jawapannya berapa? 921. 91 juga. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dekat ruang tanda soal ni kita sebenarnya boleh letak either one. Dua-dua tapi jawapan either sama. 0 atau 1 sebab dia punya possible largest possible answer dia sama. Okay, jadi jawapan Tapi dia nak betul. bagi tahu jawapan A tu betul juga Encik Zafri. Jawapan A tak betul sebab kita kena letak semua yang possible lah sebenarnya. Sebab dia tanya which digit could he write. Kalau 0 saja tak tepat lah. 0 or 1. Faham. Ni ada Siti Ruzia jawab A. Alright. Ada yang tak puas hati ke? Sepatutnya ada tapi jawapan antara 4 pilihan ni saja. Okay, susun nombor bagi jadi paling besar. Okay, student mungkin kurang faham soalan contoh boxes of the sum. Okay. Guys, kita nak dapat nombor paling besar itu je. 921D lah kan daripada Rania. Okay, kadang-kadang mungkin penguasaan bahasa menyebabkan student kurang faham soalan. Mungkin daripada Serajina, you nak tambah. Kita tak faham bahasa menyebabkan kita tak score subjek calculation. Pandangan saya? Ya, boleh jadi sebab sejak ada kita punya yang syllabus KSSM ni, kadang-kadang kalau kita tengok dia punya soalan-soalan, saya cerita daripada soalan AdMaths kan, dia sekarang ni memang kita ni kena masukkan pemahaman ayat itulah. So dia bukannya very direct questions macam 10 campur 10 dah berapa, tak ada dah macam tu. Dia banyak main dengan ayat-ayat bahasa tu. Itu sebabnya kadang-kadang dia akan menimbulkan frustration sebab ada orang pernah tanya, ini matematik ni yang nak sampai bagi ayat membeningkan kepala yang mengkira ni kenapa? Kenapa tak bagi nombor sahaja? So tapi siapa
sebenarnya mungkin dia orang main ayat dia begitu sebab dia nak tengok kemahiran kita memahami ayat itu dan ekstrak intipati apa yang disampaikan dan menterjemahkan dia kepada ayat matematik. So, itu yang pada peringkat awal tu yang Zafri bagi tahu tadi itu, dia yang dia tak banyak melibatkan nombor sebenarnya. Cuma ayat tu dia agak mengconfusekan kita ni, tapi kalau kita boleh terjemahkan dia dalam ayat matematik dan kalau kita tengok soalan tu sebenarnya like alahan, tak adalah susah mana pun, yang menyusahkan kita tu bahasa dia tu. Bahasa dia tu yang kadang-kadang mengconfusekan kita. But then once you understand apa yang disampaikan, when we convert that everything to mathematical equation, bila kita tengok like lah tak adalah apa pun. Itu sebabnya budak-budak ni kalau dia tengok soalan matematik yang macam bentuk paragraf yang berkarangan tu, itu memang demotivated. Ini memang terjadi dalam punya kelas lah. Oh sir, saya tak boleh jawab lah, susah. Tapi bila buat sama-sama, tak adalah susah mana. So jadi sebenarnya kita pun janganlah malas ingat baca soalan. Tengok je soalan panjang dah fobia ya. So cannot be like that lah. Okay, betul-betul. Alright, itu tentang bahasa guys. Untuk makluman korang, Siraj ni dia belajar matematik, bahasa dia. Kita kalau dengar bahasa dia, dia je faham. So ni antara solution yang ada. 921 plus 0 atau 920 plus 1. So either one. So guys, yang jawab di Tania, 3 bintang untuk anda. So mungkin kita nak try lagi satu soalan. Thank you very much kepada yang join. So guys, untuk makluman anda, kita live juga di YouTube iaitu CMN Academy. Thank you ada Aisyah, adik Nur Aisyah join live kita dekat YouTube juga. So kalau korang tak dapat join dekat sini, nak join dekat YouTube pun ada juga. Cikgu Ruzana ada. Okay. Menarik. So mungkin kita nak carry on kita punya next question. So mungkin Dr. Uziza, you nak tambah, doktor nak tambah sikit tentang kita nak capai level kangaroo matematik kita. Okay. Apa yang doktor akan nasihatkan? Pertama saya nak add on sedikit tentang bahasa tu. Dalam Kangaroo Math Competition, yang soalan pasir saya tengok ni ada 3 bahasa. Ada English, ada BM dan Chinese. Tapi tak pasti tahun ni ada bahasa Tamil tak? Apa Encik Zafri? Ada. Kita sediakan 4 bahasa, English, Malay dan juga Mandarin. Tapi Tamil hanya untuk SJKT. Oh, SJKT saja. Okay. So, untuk SJKT, kalau orang yang bahasa Melayu ke orang Cina yang belajar bahasa Tamil tak boleh ambil? Kalau dia nak ambil boleh. Penting juga kan. Kita tak menghalang. Serajida, you nak masuk ambil bahasa mana? Oi, je मैं kangaroo ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ language ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? Alright, menarik. So kita dah ada 4 bahasa untuk tahun ni. So guys, jom kita sama-sama nak sambung untuk soalan keempat. Yusri Safian ada katanya best. Thank you. Ruzia dah ready. Bahaya kalau Siraj nak bahasa Punjabi ni. Untuk register, okay, Encik Zafri dah share. Yang hendak mendaftarkan bawah CMN boleh hubungi Dr. Usniza Husin. So nak tahu tentang website Kangaroo Math, boleh type http://kangaroomath.com.my atau contesthub.my. So semua dah ready. Alright. Saya kira jom sama-sama kita pergi ke soalan terakhir saya kira. So kita ada Encik Zafri malam ni, salah seorang jurulatih Olimpiad Matematik. Kita ada Siraj dan Dr. Usniza. Guys, jom kita cuba jawab soalan yang ketiga. The pages of a book are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and so on. The digit 5 appears exactly 16 times. What is the maximum number of pages this book could have? Sebelum kita cuba jawab, saya nak minta pandangan Dr. Usniza. Doktor, bila dah tengok soalan ni, apa benda pertama yang doktor nak cadang kita sebagai yang ambil test tu kena buat? Yang join competition. Okay. Macam mana ya? Saya cadangkan
mula-mula lihat dulu soalan tu apa kehendak soalan tu. Apa ni, macam mana saya nak kata? Okay, Lihat apa contohnya kehendak soalan. Itu biasalah dalam peperiksaan pun kita guna. Betul doktor? macam soalan ni kita tengok dia beritahu dalam buku tu ada dinambakan 1, 2, 3, 4, 5 dan nombor 5 ni muncul 16 kali. Jadi apa kita nak guna untuk dapatkan jawapan? Sama ada tambah, tolak, darab atau bahagi kan. Jadi kita fikirlah yang mana yang sesuai digunakan untuk mendapatkan jawapan tu lah. Jadi sebenarnya tak susah. Cuma soalan dia ayat dia agak panjang sikit tapi simple saja sebenarnya. Cara dia mengaturkan soalan tu kita rasa macam susah tapi kalau dilihat betul-betul dianya straightforward jugalah. Yes. Okey. Menarik. So doktor kata straightforward je guys. So saya jemput anda untuk memberanikan diri, mencabar diri, memberi solusi paling berani A, B, C, D, E. Guys, tak tahu, hentam je guys. Tapi kalau anda sempat kira, silakan. So daripada Sir Rajida, you dah tengok, you dah ada jawapan ke Sir? What do you think for the question? You dah ada jawapan ataupun you rasa soalan ni masuk akal ke? Soalan level kebat ke? Ya, inilah yang saya yang persoalan dia yang Zafri bagi tahu tu, knowledge dengan skill tu. Nampak? Kita tahu knowledge buku tu apa, macam mana kandungan nombor dia, tapi apa skill yang kita nak gunakan dengan clue yang diberikan. Maksudnya digit 5 ni tadi dia appear exactly, maksudnya memang tepat sebanyak 16 kali. So jadi macam mana kalau kita tengok page ni daripada 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu ada 10 sebelah, lepas tu ada apa lagi 15 so all this, so how are you going to look into this sequence ni, lepas tu nak tahu apa kaitannya dengan apa bilangan maksimum yang diperolehi di sini. So jadi macam mana kita nak buat? So adakah ia ada kaitannya dengan pola ke? So kalau kaitan dengan pola pula, so nak selesaikan dia macam mana? So ini yang sebenarnya mungkin doktor ada bagi tahu kan. So sebenarnya memang kena buat training macam ni sebab sekarang ni dia bagi digit 5 kan, yang appear 16 kali. Bagaimana kalau solution soalan yang sama, digit yang appear tu mungkin 9 sebanyak 16 kali pula ataupun beberapa kali yang lain. So apa dia punya pattern yang boleh kita nampak di sini ataupun cara penyelesaian yang boleh kita gunakan. Alright. So frankly if you ask me, saya kalau tengok soalan macam ni pun memang kita pun kadang-kadang akan terfikir boleh dibuat secara tradisi, but then what is the smart solutions over here? Itu yang menjadi tanda misteri. Alright guys, jom kita bagi smart solution kita. So boleh cuba guys, jangan malu, jangan segan. Kalau salah pun guys, tak gagal. Anda tetap pergi sekolah juga kalau anda pelajar SPM. So dengan kata kita punya kita dah dapat kebenaran untuk ke sekolah. Ye atau nah, cikgu buat pergi sekolah cikgu. So boleh kongsikan anda punya jawapan di ruangan komen. So far saya dah dapat jawapan Yusri katanya E. Menarik soalan ni. Rukayah tapi dia tak jawab lagi. Siti Ruzia jawab E. Soalan level apa daripada Tuan Aziz Rajab? Saya pun nak cakap level daripada kayangan pun mungkin juga. E sebab apa? 16 times 5 equal to 80. Simple je calculation dia. Hebat. Saya rasa soalan ni tak melibatkan sebarang operasi. Encik Zafri, mungkin boleh tambah sikit. Ya ke tak ada operasi? Macam hari tu kita kira banyak kali kot. Okay, saya yakin soalan ni hanya perlu guna tambah saja. Tak perlu guna darab apa-apa pun. Betul? Okay, Rukayah jawab B. Thank you. Baca soalan pun dah stress. Mungkin Encik Zafri nak tambah. Kita baca soalan pun macam student sekarang. Kita tertekan macam apa je ni nak. Tak faham lah. Dan kita mula give up. Ya, betul. Nasihat Encik Zafri.
menjadikan kita akan jawab soalan ni dengan betul dan tanpa stres? Dia perumpamaan dia macam kita nak panjat bukit. Kita kalau first time sampai bukit, kita memanglah tak tahu nak start daripada mana kan. Okay. Okay, tapi anggaplah bukit ni tak pernah lagi orang panjat. Okay, jadi bukit tu kita mula kita pusing lah sekeliling bukit tu nak cari kat mana nak naik, yang sesuai nak naik. Kalau tak ada tempat tu tak sesuai, kita patah balik. Okay, jadi untuk menjawab soalan macam ni, benda pertama ialah macam doktor kata tadi, kita kena baca soalan dulu. Okay, bacalah 3-4 kali pun. Even baca 10 kali pun tak apa. Yang penting baca, faham. Baca soalan ni guys. Sebab ramai student yang bila baca, dia tengok dia first time baca tak faham. Saya tak faham lah soalan ni nak apa. Betul, dia pergi soalan seterusnya. Tapi kena make sure baca tu, baca sampai faham. Bacalah. Iqra. Okay. Lepas tu. Okay, jadi macam mana? Kena cuba. Okay. Jadi, sambil-sambil tu kita cuba selesaikan jugalah. Okay, jadi dia kata digit 5 appears exactly 16 kali. Okay, jadi digit 5 muncul yang pertama dekat mana? Digit yang pertama 1 hingga 10 jumpa nombor 5. Okay, 5 saja. Jadi saya kena tambah pengiraan sikit. 1, okay, itu yang pertama. Jadi yang seterusnya? Seterusnya 15. Okay, jadi seterusnya? 25. Okay, dah laju, 25. Lepas tu? Okay. Lepas 25. 45. 5. Yeah. Okay. Lepas tu? Lepas tu dia start 5 tu macam banyak. 50. Ya, okay. 50. Jadi dekat sini kena hati-hati sikit. So, bila dah dekat 50 tu, kita dah jumpa banyak. Okay, tapi bukannya bila banyak bukannya maksudnya mustahil. So, kita masih buat satu demi satu. Okay, jadi lepas tu 50. Okay, 51, 52, 53, 54, so dah 10. Okay, dekat 55 ni, ni biasa ada student yang silap. So, dekat 55 ada 2. Okay. Jadi 5. Oh. So, dah 12. 55. 8. 59, 60. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 75. Okay. Saya pun kalau tak ada kertas ni payah sikit. 5, 15, 25, 35, 45. 45, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55 ada 2, 56, 57, 58, 59. Lepas tu kita ada next 65, 75, 85. Okay. So bila dekat 59 tu, dah berapa kita jumpa tadi? Dekat 59 14. Ya, saya sure. Okay, dekat 55, 12. 56, 57, 58, 59. Jadi dekat 59 tu, tepat kita jumpa 16. Actually 16. Okay. Okay, betul. Okay, so adakah jawapan dia 59? Okay, bukan. Satu betul. sebab tak ada dalam pilihan jawapan. Jadi soalan dia nak minta maximum number of pages. So, okay. Bila dia kena macam ni. Bila ke page 60, 5 ni masih berapa? Masih 16, betul tak? Sebab bilangan 5 tak bertambah. Okay. Lepas tu, lepas tu 60, 61, 62, 63, 64. Lepas tu bila 65 apa jadi? Bilangan 5 kita jadi 17. Nombor yang ke-17. Tapi kita kata exactly 16 je. So betul. dekat 57 ni, dekat berapa tadi? Dekat 65 tak boleh. 65 tak boleh, betul? Setuju? Jadi yang maksimum dia kalau bukan 65 mestilah yang sebelum dia ialah 59. No. 64. Jadi dekat 64 tu maksimum dia punya bilangan muka surat bagi buku ini. Macam tu. Okay. Okay. Menarik. So, jawapannya guys ialah B. Tahniah kepada yang jawab. Rania ada jawab betul. Malini jawab C. So, yang lain-lain yang jawab B, tahniah Aidil, Rukaya, Rahimah jawab E. It's okay. Good try. Yang tak try ni saya tak sure. Korang berpegang pada jawapan yang mana satu. Macam Ruziah tadi cuba jawab E. 16 darab 5. So guys,
Contohnya kita dah dapat kan, maksudnya simple je Cik Zafri. Kita buat satu-satu dan dia punya buat tu tak adalah panjang sangat dan perlu pengiraan pun. Ya. Cuma kena Okay. step by step. Saya tambah sikit. So kita nampak Silakan. kan, kita bukannya macam kena hafal formula atau kena macam hafal teorem. Tak ada pun kan kat sini. Kita buat satu-satu je. Dan macam saya kata tadi, kita tak perlu tarap, tak perlu tolak, tak perlu bahagi. Kita just perlukan tambah je untuk jawab soalan ni. Jadi, okay, dia macam tu yang saya kata. Knowledge yang kita perlukan hanya tambah. Tapi untuk jawab soalan ni, hanyakah dengan knowledge tambah cukup untuk jawab soalan ni? So dia kena ada skill juga. Jadi skill jawab soalan tu yang ni lah. Kita buat satu-satu, kita list down all the numbers, then kita boleh nampak. So itu bagi saya benda pertama yang beza student yang boleh jawab dengan tak boleh jawab ialah dia dia baca soalan dan dia cuba. Kalau tak cuba, confirm tak boleh jawab. Okay. Okay guys, ada yang nak tanya, nak tahu tentang hadiah. So ini apa dia Encik Zafri? Tak apa. Level dia. Teruskan dulu. Tak, ini First dia punya. Okay, ini yang lepas punya. Sebelum ni kita guna konsep gold, silver, bronze. Okay, jadi top 10% sahaja yang dapat medal. Lepas tu honorable mention, lepas tu certificate. Tapi sebab kita buat online tahun ni, kita tukar sikit. Jadi tahun ni kita ada high distinction, distinction dan juga participation. Okay, jadi berusaha lah untuk dapatkan high distinction. So okay, Dr. Husnizan nak tambah tentang reward ataupun kita panggil hadiah lah untuk yang dah join competition Kangaroo Math. Reward dia CJ tu pun dah sangat-sangat bermakna tu. Sebab nak dapatkan high distinction tu pun memang bukan jalan-jalan orang ya. Sebab dia berapa percentage agaknya Cik Zafri kalau high distinction? Kita tengah decide lagi, tapi saya rasa should be 15 to 20 lah. 15 to 20. Kalau 10% pun tak mustahil, mungkin top 10% saja. Top 10%. Nice, menarik. So itu ada hadiah yang menanti peserta-peserta yang join Kangaroo Math Competition. Mungkin Siraj, you nak tambah sikit tentang soalan tadi. Guna tambah je sir, tapi I tak rasa pelajar boleh jawab dengan betul. So you rasa stuck dia dekat mana tu sir? Knowledge, skill, faham, language. Saya masa cuba jawab soalan tu, memang kita kira lah semua tu. This is my calculation lah. Alright. Okay. Cumanya saya kantoi dekat tang 55. Jadi kalau kita tengok dekat sana tu, jawapan dia tu agak close kan, 164 dengan satu lagi berapa ya, 66 kot. Tapi saya pergi pilih 64. Walaupun saya punya approach tu tadi okay, but I remember ada yang 55 tu kan terlepas pandang, but dia benda-benda yang remeh beginilah yang kadang-kadang akan membuatkan kita kadang-kadang termiss. Ini nasib baik ada pilihan ABC ni. Okay, bayangkan kalau tadi yang jenis mereka yang lagi level tinggi tak ada apa-apa. So itu sebenarnya yang memang agak lah. So actually very interesting Zafri ya. This is macam kata orang mengimbau kembali kita punya pengetahuan lah, knowledge macam mana kita nak buat ni, apa skill yang kita nak gunakan. Interesting questions actually. Lepas ni kita rasa sampai pukul 12 malam pun kita boleh layan kot. Alright, mungkin Cik Zafri nak tambah sikit tentang sharing kita malam ni, bagaimana nak capai matematik tahap kangaroo. Silakan. Okay, jadi yang pertamanya kena banyaklah tengok soalan kangaroo tu sendiri macam mana. Jadi kalau tak tahu soalan kangaroo macam mana, memang tak boleh lah nak capai tahap tu. Kita ada kumpulan soalan-soalan past year dengan solution sekali. Boleh dapatkan daripada binaminda.com kot. Saya cakap binaminda.com.my. Dan buku kami semua ada kat situ lah, daripada tahun 2012 KMC. Lama juga since 2012. Kemudian kalau nak soalan free,
boleh buka App Store atau Google Play Store dan boleh download app Pandai. Cari je app Pandai, Pandai. AP Dan jadi dekat situ kita sediakan Pandai. Pandai. Saya type Pandai. Okay, so jadi dekat app Pandai ni kita setiap hari kita bagi satu soalan kangaroo for free. Jadi boleh tengoklah soalan. Kita ada yang berbayar punya tapi Setiap waktu hari, kita lain. Setiap hari dapat. Nice. Okay. Okay. Sangat menarik daripada Encik Zafri. So maksudnya kita ada channel, ada ruang diri kita untuk lagi tahu, mendekatkan diri kita, mendedahkan diri kita sebelum kita join Kangaroo Math Competition. So mungkin kita nak war-warkan Dr. Ziza kepada kawan-kawan mungkin rakyat Malaysia yang dah nak start pergi sekolah tu, Doktor, tentang kita punya untuk siapa yang berminat untuk mendaftar ke Kangaroo Math Competition di bawah CMN Academy, harap lihat di crawler di bawah ni. Untuk mendaftar di bawah CMN Academy, mohon hantar mesej WhatsApp kepada saya di 011-142-76-040 ataupun join Telegram t.me/fantasticsifir dan boleh PM saya. Alright. So Doktor, mungkin kita nak tunjuk sikit Doktor. Mungkin ada yang terlepas pandang ke. Sekali lagi guys, boleh follow dan join kita punya. Wow. Supaya anda tak terlepas info dan sebagainya. So kalau yang nampak boleh ambil gambar, boleh screenshot dan sebagainya untuk anda. Boleh. Apa yang you tunjuk? t.me/fantasticsifir ni adalah kumpulan grup Telegram untuk kami. So far boleh dengar suara saya? Silakan. Boleh. Dr. Husnizal dulu. Grup Fantastic Sifir ni adalah grup di mana pelajar-pelajar yang berminat untuk mengikuti bengkel Fantastic t.me/fantasticsifir. Nombornya yes, betul. Dan juga di WhatsApp saya 011-142-76-040. So saya bacakan nombornya 011-142-76-040. Nak WhatsApp terus pun boleh. Alright. Terima kasih. So guys, korang masih okey lagi ke? Ke korang rasa macam dah tak boleh go on dah ni? So malam ni bertemakan berpakaian biru. Kita berkongsi kepada anda tajuk bagaimana mencapai math tahap kangaroo. Okay, good. Dr. Uziza mungkin. Saya nak beritahu kemungkinan tadi Cik Safi ada beritahu tak tentang tarikh tutup pendaftaran? Dah, tapi saya rasa elok Doktor mention lagi sekali kot. Okey. Saya nak beritahu tarikh tutup pendaftaran untuk Kangaroo Math Competition adalah pada 3 Julai. Sebelum tengah malam ya. Dia ada dua kategori lah, sama ada pendaftaran secara individu dengan yuran sebanyak RM45 dan juga pendaftaran berkumpulan di bawah sekolah iaitu yuran seorang sebanyak RM33 lah. Betul saya Encik Zafri? Betul, okey. Jadi siapa yang ingin mendaftar secara individu tu boleh layari kangaroomath.com.my ataupun satu lagi apa hub tu? Contest Hub. Contesthub.com. Betul. Contesthub.my. Contesthub.my. Contesthub.my tu ada yang terkini lah untuk pendaftaran tu dan boleh layari di contesthub.my tersebut. Jadi sebelum kita tunggu Tuan Isa masuk semula. Jadi
bagaimana apa ni untuk tahun ni adakah akan diteruskan secara online ataupun memandangkan sekolah akan dibuka, adakah akan diadakan secara offline juga? Okay, saya rasa dia macam ni. Kita adakan secara online lah sebab kita dah tukar semua kan. Kalau nak tukar balik, maksudnya nanti kalau kita tukar offline, jadi semua kena tukar offline balik. Jadi tak apalah, kita teruskan lagi dengan online. Cuma dia punya tarikh tu kita anjakkan sikit. Jadi cikgu boleh prepare lah. So student pun boleh jawab di mana-mana. Dia nak jawab kat sekolah boleh, dia nak jawab kat rumah boleh. Asalkan tempat yang ada internet. Nak jawab guna tablet boleh, smartphone boleh, guna laptop, desktop. Jadi semua benda yang boleh akses website, you can go ahead and use it. So jangan risau pasal tu. Kita cuba saya upayalah memudahkan untuk semua orang. Boleh saya minta Encik Zafri beritahu semula tarikh dan masa competition tu? Okay. Tarikhnya asalnya 16 hari bulan. Tapi sebab sekolah nak buka 15, jadi kita tak nak lah bagi macam cikgu hari ni dah masuk sekolah, esok tiba-tiba nak kena uruskan kangaroo. Jadi tarikh tu kita akan beritahu, tarikh baru kita akan beritahu esok. Okay. Jadi tengoklah announcement dekat page kangaroo, page Facebook kangaroo atau dekat website kangaroo. Nanti ada dekat situ. Apa ni durasi? Okey, harap korang tak terlepas info-info yang dikongsikan. So ada dekat screen guys, Hi Kangaroo Math Competition untuk 2020, www.kangaroomath.com.my, history dia. So guys boleh pergi ke website untuk tahu lebih lanjut. So siapa founder dia, macam mana dia dapat idea, so apa yang dia ketengahkan, apa yang dia nak test. So thank you very much kepada semua yang join semasa KMC, berapa soalan dan pertukaran masa daripada Aziz Rajab. So mungkin kita akan respon last question Cik Zafri. Kalau macam tahun lepas cikgu suruh jawab kangaroo 2018 dulu sebelum jawab kangaroo math 2019 daripada Rania. Okay, good. Persediaan yang menarik. 3 Julai tarikh tutup. Okay guys, jangan terlepas. More on mathematical thinking and a good practice for students to learn mathematics in classroom. Alright. Seperti anda nampak, Kangaroo Math logo Malaysia. Okay, pada saya ni antara yang best. So guys, mungkin sebagai penghujung, kita nak dengar setiap speaker kita malam ni. Mungkin daripada Dr. Husniza Hussein dulu. Nak capai level kangaroo tu dan macam mana kita nak pergi lebih jauh lagi. Silakan dalam matematik ni. Okay. Untuk capai level yang boleh untuk adik-adik ambil silakan Doktor. Kangaroo Math Competition ni, untuk capai level untuk mengambil Kangaroo Math Competition, so far suara saya dengar dengan jelas ataupun sangkut-sangkut? Okay, jelas. Adik-adik eloklah layari tadi yang Encik Zafri beritahu, rinaminda.com.my untuk dapatkan kumpulan soalan-soalan tahun-tahun lepas. Cuba untuk buat persediaan untuk sebelum mengambil competition ni lah. Okay, Tuan Isa. Tuan Isa? Okay. Tak dengar. Jadi saya pass pada Siraj pula ya. Okay. So menarik ialah cumanya Zafri dia nak tahu jugalah kangaroo ni dari tahun ke tahun dia punya penerimaan daripada murid-murid sekolah kita ni macam mana? Peningkatan dia tu macam mana? Makin diterima ataupun bagaimana? Okay. Ni menarik. Okay, saya cerita laju. Pada tahun 2013, ya tahun pertama kita buat kangaroo. Masa tu tak ada apa-apa pun. Kita tak macam orang tak pernah dengar kangaroo ni. So kita tanpa ada marketing sangat, kita just contact sekolah-sekolah, hantar surat, hantar email, call. Okay, satu Malaysia. Okay, so agak-agak berapa partisipan dapat? Okay. Dan actually pada tahun pertama kita dapat 10,000 partisipan daripada seluruh negara. Wow. Dan setiap tahun nilai tu meningkat. Jadi 12,000, 20,000 dan pada tahun lepas kita naik sehingga 50,000 partisipan. Wow.
setiap tahun ni memang dia punya participan tu meningkat. Kita pun rajin lah pergi ke sekolah-sekolah, buat road tour for free. Cikgu yang panggil kita pergi sekolah, kita promote. Macam benda ni saya buat ni, tapi pergi ke sekolah depan muka lah, buat aktiviti dengan pelajar, cerita. Okay, jadi setiap tahun memang meningkat dia punya partisipan. Tahun ni memang paling banyak lah, tapi kita tak keluarkan lagi nombor dia. Okay, jadi balik So saya difahamkan kita akan ke arah jawab online tu. Adakah benda tu memberi kesan juga, Cik Zafri? Memberi kesan. Okay, kesan yang saya boleh fikir, satu, pelajar mungkin guna kalkulator, tapi jangan risau sebab kalkulator takkan membantu pun. Yang kedua, kita tak nak cakap ni tapi meniru tu kan, sebolehnya janganlah meniru, janganlah buka buku. Cuba jawab sendiri. Anda akan dapat dia punya kepuasan tu lebih lah bila jawab sendiri. So competition ni, kena ingat balik, competition ni kita buat first thing for fun. Join untuk boleh jawab soalan maths. Untuk nak kiasu, nak menang tu, kalau dah terror tak perlu pun nak tiru-tiru ni. Okay? So itu saja pesanan saya lah. Okay. Oh, lagi satu. Bila tambah sebagai penutup. Saya ke Suraj? No, Zafri, you do the closing. Okay, for closing, saya harap Kangaroo Maths Competition ni membuka sesuatu yang baru lah kepada para pelajar dan juga para cikgu, sebab Kangaroo ni relatively new dekat Malaysia, baru tahun 2013, jadi around tahun ke-8 lah tahun ni. Dan jangan lupa untuk join. Jadi cikgu juga boleh contribute kepada Kangaroo ni. Jangan lupa untuk contact lah dengan kru-kru Kangaroo. Ada banyak cara untuk cikgu contribute. Cikgu boleh propose soalan. Jadi mungkin tahun depan soalan yang cikgu propose masuk dalam Kangaroo. Okay. Dan untuk pelajar, jangan takut untuk join Kangaroo. Okay. Yang pertama sekali, have fun dengan those questions. Anda jangan fikir nak jawab semua soalan dulu. Kalau yang first time masuk ni, jawab je sebanyak soalan yang boleh. Just tengok soalan dia macam mana, lepas tu jawab slow-slow, take your time, sebab kita panjangkan masa sebab kita tahu buat online. So instead of sejam 15 minit pada ikut tahun-tahun sebelum ni, tahun ni kita panjangkan jadi sejam 45 minit, jadi ada 30 minit extra. So jangan risau pasal masa, jawab je on case. So masa dipanjangkan, lepas tu nasihatnya enjoy untuk jawab tu. Kalau first time tu kita tak adalah target untuk jawab semua ataupun betul boleh score. So mungkin untuk kita kenal dulu macam mana pattern soalan dan sebagainya. So terima kasih Sirajinda, thank you Encik Zafri, thank you Dr. Uziza for your sharing. So thank you very much kepada semua yang join juga. Jemput anda untuk kongsikan apa yang anda dapat setakat ni daripada setiap speaker kita. Dr. Uziza berkongsi dalam fantastic CV. So Sirajinda share dalam ACMAT dan Encik Zafri sebagai jurulatih Olimpiad Matematik. Terima kasih kepada anda yang berkongsi malam ni. Terima kasih kepada anda yang stay konsisten dengan kami sehingga habis. So mungkin kata-kata penutupan daripada Encik Zafri, apa benda tu? Ini jam yang kita dapat masa award ceremony tahun lepas. Tapi tahun ni tak ada award ceremony lah, jadi tak dapatlah jam ni. Tapi kita ada jual merchandise Kangaroo. Macam ni saya pakai t-shirt Kangaroo. Jadi kalau nak boleh dapatkan daripada website kami. Okay. Ada banyak, ada plushie. Saya ada satu ni. Alright. Ada patung Kangaroo. Dr. Ziza mungkin last daripada doktor sebelum kita tutup. Okey, adik-adik yang berminat mendengar penerangan daripada Encik Zafri hari ini, salahnya cuba untuk mengambil pertandingan, ujian dalam pertandingan ini. Cuba ambil cara untuk enjoy, buat soalan. Dan jangan lupa untuk mendaftar sebelum 3 Julai lah, lagi dua hari je lagi. Itu daripada saya lah. Okay, sekali lagi terima kasih Dr. Ziza. Thank you Sirajinda, thank you Encik Zafri. So jumpa lagi kepada anda semua warga Duta Profesional Malaysia yang very happening malam ni, yang join
sehingga habis. Terima kasih. Jumpa anda lagi di Fantastic Online Booster pada esok malam bersama dengan speaker-speaker kita yang best, yang fantastik. So jumpa lagi guys. Yakin sebelum berjaya di The Legend. Assalamualaikum guys. Selamat malam. Thank you. Alright. Kangaroo Mats. Terima kasih kepada Encik Zafri for your sharing. Malam ni okey ke? Okey, sangat okey. Saya suka bila Very semua nice. interact. Terus okey? Hey, nice. Interesting. Okey, So, okey. kalau Doktor, apa perasaan doktor? Kita still on air ke? no more. Nombor. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, alhamdulillah. Apa ni, harap apa Saya ni dapatlah tarik minat dah. Ada at least daripada viewer malam ni ada yang mendaftar jugalah. Betul-betul. So ni antara usaha lah yang kita boleh cuba buat. So ramai juga yang join hari ni. So mungkin serajinda ke Tuan Encik Zafri, Dr. Siza nak respon pada mungkin audiens yang still respon dekat ruangan komen tu. Mungkin kita boleh bagi penerangan. Mungkin boleh share juga live ni dekat grup masing-masing kat dalam grup Telegram ke grup Facebook ke. So pada saya menarik tahun ni kita nak fokus pada secara online tu dan masa pun dia tambah juga. Yes. Bos boleh offline, boleh stop. Okay, terima kasih semua. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Okay, bye. Bye. Okey, Assalamualaikum.